tambah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Start sudah. Aduh, live shot ya. Ada orang pasang nih. Oke. Coba. Oke. Siapa? Kita tunggu. Atau ramai orang kan mau ikut semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah dan kurnianya pada hari Jumat yang mulia ini kita dapat berkumpul dalam satu live yang untuk membincangkan satu topik yang memang sudah tidak asing, terutama dalam keadaan di mana kita berada dalam pandemik, which is dia meletakkan kita dalam satu situasi untuk kita bereksperimentasi dengan keadaan, dan ia merupakan satu perkara yang unprecedented, which is kita boleh cakap benda ni tidak pernah berlaku sebelum ni, dan dia meletakkan kita berada pada satu tahap tekanan yang betul-betul menguji tahap kepada kesihatan mental kita itu sendiri. So kita kembali kepada topik asal kita, iaitu berkenaan dengan kesihatan mental, yang juga merupakan perkara yang menjadi tumpuan di kala pandemik ini melanda seluruh dunia. Kerana ini merupakan satu isu yang global dan isu yang cukup dinamik dan sudah lama mungkin berada dalam persekitaran kita, tapi mungkin dari segi kesedaran dan kefahaman terhadap kesihatan mental itu sendiri masih kurang. So kita kembali kepada pendefinisian kepada kesihatan mental itu sendiri. So kita mula dengan satu perkataan, which is kesihatan. So kesihatan seperti yang didefinisikan oleh WHO, satu badan kesihatan dunia, mereka beranggapan bahawa kesihatan merupakan satu keadaan sempurna, tidak kira fizikal, mental dan juga sosial, dan tidak terhad kepada keadaan yang ketiadaan penyakit. So which is maksud kepada kesihatan itu sendiri adalah satu maksud yang cukup inklusif, yang bermaksud kita boleh cakap yang kesihatan ini merangkumi semua perkara yang boleh kita cakap, bukan saja di luar, tapi di dalamnya pun kita mesti sihat juga. Itu yang paling penting. Dan perkara ini kita boleh nampak dalam persekitaran kita, di mana kita selalu menganggap bahawa cukuplah di luar itu sudah okey, kita tidak mengalami apa-apa masalah sakit, contohnya demam, batuk, apa semua, itu kira okey so. Yang kesihatan berkenaan dengan kita punya mental dari segi psikologinya, dari segi jiwanya, ataupun dari segi pemahaman kita terhadap dalaman kita itu sendiri masih begitu. Kita beranggapan bahawa dia merupakan satu perkara yang kurang penting. Bukan kebanyakan daripada kita, tapi hampir kebanyakan daripada kita itu beranggapan begitu, ataupun segelintir daripada kita beranggapan bahawa kesihatan mental itu masih kurang penting. So adalah amat penting untuk kita mempunyai satu kesedaran berkenaan dengan perkara ini, dengan memastikan bahawa apabila kita berjumpa dengan kaunselor, itu bukanlah bermaksud kita gila ke apa semua, tapi itu adalah bermaksud kita concern dengan kesihatan mental kita dari segi pemikiran kita macam mana. Atau sebab perkara ni adalah merupakan satu perkara yang berangkai, which is kalau kesihatan mental kita kurang baik, dia akan membentuk satu pemikiran yang kurang baik, negatif. Dan apabila pemikiran negatif itu terbentuk, secara tidak langsung ia akan menghasilkan satu tindakan yang kurang baik. So itu adalah perkara yang paling kita mesti ambil kira sebagai satu perkara yang paling penting lah. So macam saya boleh ambil satu contoh lah. Macam contoh lah, sekarang di TF dia punya jambu air berbuah sekarang. Kalau kita nampak buah jambu air tu, kita akan nampak yang jambu air itu sebenarnya berada dalam keadaan yang cantik dari segi luarnya. Kalau kita nampak dari atas, kalau kita nampak dari pokoknya tu, kita akan nampak bahawa sebenarnya pokok jambu air ni bagus.
dia berbuah dalam keadaan dia cantik. Tapi apabila kita buka di dalamnya, kita akan nampak ada di situ ulat apa semua. Di situ sebab perkara itu berlaku disebabkan apabila pendebungaan, macam contoh lah, dia time dia berbunga tu ada situ serangga apa semua, dia letak situ dia punya ulat macam kan sebelum serangga itu bertukar jadi anu, dia akan jadi ulat dulu apa semua kan. So itu berlaku apabila pokok itu sendiri tidak dijaga dalam keadaan yang baik. Jadi apabila pokok itu tidak dijaga dalam keadaan baik, dia akan membentuk satu masalah dari segi dalamannya. Sama juga dengan pokok mangga. Pokok mangga sendiri kan kadang-kadang kalau dia dari segi pendebungan itu sendiri kita tidak jaga, dia akan membentuk satu perkara yang apabila hasilnya nanti, buahnya itu nanti, kita akan nampak situ tiba-tiba ada pula, macam mana, kita pun heran, macam mana serangga itu boleh hidup di dalam. Sedangkan dia tidak perlu ruang udara apa semua. Tapi sistem pernafasan serangga dengan manusia berbeza kan. So, that's why dia boleh survive dalam situ. So, perkara itu yang membentuk dia, kenapa dia jadi begitu. Sebab dari awalnya lagi itu, keadaannya tuh, keadaan macam mana dia membesar tuh, sudah memang berada dalam keadaan tidak terjaga. That's why dia begitu. So, itu dia punya point. Kita bagi contoh yang seterusnya pula, yaitu berkenaan dengan kita ambil contoh yang lain, which is kita menjaga perkara tersebut dengan lebih baik. Macam contoh hidroponik. Kalau kita pernah nampak orang tanam hidroponik kan, membuat tanaman secara hidroponik, kita akan nampak yang sebenarnya quality yang ada terhadap perkara tersebut ataupun yang sayur yang ditanam itu, dia akan berada dalam keadaan yang baik dan kita lebih lihat dia sebagai satu tanaman yang lebih sempurna lah begitu. So perkara tersebut kita boleh cakap yang sebenarnya kesehatan mental itu pun berkait rapat dengan cara ataupun persekitaran yang ada di sekeliling kita. So maksudnya kita mesti pastikan bahawa kesehatan mental kita ni sentiasa berada dalam keadaan stabil. Saya bagi contoh lah, kalau di hospital kita boleh jumpa doktor just for macam apa namanya tu, kita pergi hospital just mau beritahu sebenarnya kita demam apa semua, just mau beritahu kita sebenarnya semua. Kadang-kadang anak, contoh lah, kalau kita pun sebenarnya sudah ada anak time tu, kita akan macam rasa perkara kecil pun dari dalam, kalau anak kita sakit pun kita akan rasa macam benda tu besar. So perkara tu sama juga macam kesihatan mental. Kita mesti nampak sebenarnya apabila seseorang tu berjumpa dengan kaunselor, bukan bermaksud dia gila, tapi dia membawa kepada satu perkara yang lebih kurang sama juga levelnya dengan sakit yang dialami oleh pelajar orang tu. Macam contoh dia kalau demam, maksudnya dalam dari segi kesihatan mental pun dia lebih kurang sama juga. Dia macam it's okay for you to be not okay. Dia maksudnya sebab kita pun dalam keadaan kita punya perasaan pun dari segi kita punya mental dan dari segi psikologi kita sendiri pun dia sentiasa berada dalam keadaan volatile, ataupun kita boleh cakap volatile dalam bahasa Inggeris, dia tidak menentu. So perkara tersebut dia macam lebih kurang juga dengan keadaan kita, keadaan kesihatan kita semua gitu. So amat penting untuk kita pastikan sebenarnya daripada keadaan kita sebenarnya kurang okey itu, kita bagi tahu dengan orang, dan kita baru okey. So that's why itu adalah antara perkara yang mungkin kita boleh cakapkan yang sebenarnya how you can cope with the mental health issue. So itu adalah antara perkara yang dibuatlah. Dan apa yang paling penting berkenaan dengan kesihatan mental ni, kita mesti pastikan bahawa orang di persekitaran kita itu dapat menjaga kita punya kesihatan mental lah. Sama je macam pokok kan. Kau bayangkan kalau kamu anggap diri kamu sebagai bukan seorang pokok, bukan sebuah. Okey. Anggap kamu tu sebagai pokok lah, macam contoh begitu. Jadi bayangkan kalau pokok tu disiram dengan toksik apa semua, confirm pokok tu akan mati. So itu perkara yang sama juga akan berlaku dengan kita lah. Once kita dapat nampak seseorang tu toksik, kita mesti elak daripada dia. Sebab benda tu kalau kita layan ataupun kita macam absorb benda tu, dia akan menyebabkan kita sebenarnya yang akan terkorban. So kita mesti pastikan kita mesti mengelak daripada golongan-golongan yang kita rasa benda tu toksik. Jadi kita mesti mengelak.
supaya kita punya kesehatan mental berada dalam keadaan baik. Sebab itulah kita punya tanggung jawab untuk menjaga diri kita sendiri. Sebelum kita menjaga diri orang, kita mesti jaga diri sendiri dulu. Dan kita mesti pastikan setiap daripada kesehatan kita itu, dan setiap daripada keadaan, tahap kesehatan kita itu tidak kira dari segi fizikal, mental dan juga sosial, kita pastikan ketiga-tiga perkara ini adalah perkara yang paling kita utamakan. Dan yang paling penting, kita mesti utamakan diri kita sendiri dulu. Dan baru kita fikir pasal orang lain. Dan apa yang paling penting dalam hidup ini, kita mesti pastikan yang kita tidak terlalu macam apa, merasakan bahwa kita sentiasa betul apa semua. Apa yang paling penting, kita sentiasa mendengar pendapat orang apa semua. Sebab perkara itulah yang akan menghidupkan suasana dalam kita berbincang apa semua. Sebab kadang-kadang kita dalam perbincangan pun kita tidak boleh cakap kita sentiasa betul, dan tidak sepatutnya dan tidak semestinya juga kita salah. Apa yang paling penting, kita just menerima pendapat seseorang. Dan apabila kita berada dalam keadaan ataupun situasi yang kurang menerima pendapat orang lain, benda itu sebenarnya menyusahkan kita lah juga dari segi apa semua tu. So apa yang paling penting, kita mesti tetap menjaga kita punya tahap kesehatan sendiri terlebih dahulu lah. Dan macam yang saya cakap tadi, pastikan persekitaran kita itu dalam keadaan yang baik lah. Dan jangan pula kita yang terkorban disebabkan kita terlalu observe benda-benda yang macam tidak baik untuk kita. Kita mesti ambil benda yang bagus untuk kita lah. Kalau kita ada kawan yang boleh menyuburkan kita untuk menyuburkan kita untuk menjadi seorang yang lebih bagus, dan absorb yang itu. Macam keadaannya begini. Kalau contoh lah, kita ada satu circle yang bagus, dan yang satu circle yang kurang bagus, which is kita boleh cakap itu toxic. Dan kita boleh cakap yang sebenarnya kawan kita yang bagus itu adalah satu baja yang boleh mengembangkan potensi diri kita. Tapi once kita ambil toxic, kita akan rasa macam, aduh, sakit kepala aku gini kalau aku pikir pasal dia sih, kan? Jadi benda itu akan menghalang kita daripada melakukan suatu perkara yang paling, walaupun sebenarnya perkara itu bagus untuk kita, tapi bila kita ambil absorb benda yang tidak bagus, akan jadi begitulah. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana sudi untuk mendengar, dan saya harap kepada semua pelajar yang akan kembali ke kampus nanti berada dalam keadaan baik. Saya mendoakan setiap daripada perjalanan kamu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat kembali ke kampus dalam keadaan yang sempurnalah, tidak ada terkena penyakit ke apa semua. Itu yang paling penting, dan kami di peringkat Majlis Perwakilan Pelajar pun mengharapkan yang kamu semua dapat balik dalam keadaan yang baik. Sebab itulah tanggung jawab kami untuk memastikan yang kamu sebenarnya masuk dalam kampus dalam keadaan yang baguslah. So jaga diri, jaga kesihatan, dan pastikan nanti kalau ada turn untuk ambil vaksin, ambil vaksin. Jangan ambil vaksin. Jangan jadi anti vaksin, tapi be anticipated person. That's all for me. Thank you. Sekian, terima kasih.